Pengumuman semula semakan semula bajet 2015 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak minggu lalu menerima reaksi pelbagai pihak. Namun semua pihak bersetuju semakan semula yang diumumkan itu tepat pada masanya memandangkan tren menurun berlaku di seluruh dunia ketika ini. Penurunan harga minyak mentah dunia ke paras bawah $50 Amerika dan penyusutan nilai ringgit ketika ini sedikit sebanyak memberi cabaran kepada negara untuk menanganinya bagi mengekalkan momentum pertumbuhan negara yang disasarkan ke arah status negara maju berpendapatan tinggi. Baik, untuk mengulas isu ini di studio ketika ini ialah Ketua Pegawai Operasi Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM iaitu Encik Rizal Jaafar. Encik Rizal, terima kasih kerana sudi bersama Nasional 1 pada hari ini. Pengumuman semakan semula bajet 2015 oleh Perdana Menteri minggu lalu memberi makna yang cukup besar kepada ekonomi negara dan rakyat khususnya. Bagi pihak MTEM sendiri bagaimana? Terima kasih, Izul. Sebenarnya kita memang pada asasnya menyambut baik pengumuman oleh Perdana Menteri ini kerana kita tahu bahawa apabila berlaku pertama sekali apabila berlaku penurunan harga minyak pada kadar yang amat besar sehingga 60% daripada harga pasaran, dan yang kedua apabila berlaku musibah banjir di Pantai Timur khususnya, kita merasakan bahawa bajet yang dibentangkan pada tahun lepas itu mungkin perlu diperhalusi semula. Kita faham bahawa dalam setiap pembentangan bajet pasti akan ada peruntukan untuk kontingensi. Tetapi untuk kali ini kita fikir mungkin situasi yang berlaku itu agak serius. Kalau kita tengok anggaran kasar untuk banjir itu, kerosakan akibat banjir itu sehingga 3 bilion. Itu baru di peringkat anggaran kasar. Saya percaya angka itu akan bertambah dari semasa ke semasa lah. Jadi untuk menanganinya pasti perlu dibuat pembetulan terhadap bajet yang telah dibentangkan. Dan saya percaya apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu adalah satu tindakan yang bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab sebagai Perdana Menteri untuk memastikan bahawa kita terus berada di landasan yang benar. Walau bagaimanapun kita juga perlu akur bahawa tindakan untuk membuat penstrukturan semula itu adalah tindakan yang responsif. Tapi kita mesti pastikan bahawa pada masa yang sama tindakan itu juga adalah tindakan yang efektif lah. Bukan setakat untuk menjawab, tetapi mesti memastikan tindakan itu tindakan yang berjaya lah. Berjaya menangani, berjaya mencapai matlamatnya. Bercakap mengenai tindakan ataupun langkah-langkah yang efektif, mungkin Cik Rizal boleh jelaskan lebih lanjut selepas ini. Jika dilihat Perdana Menteri juga mengumumkan negara tidak berada dalam krisis ekonomi ketika ini, reaksi Cik Rizal bagaimana? Okey. Kalau kita bandingkan Malaysia dengan negara-negara lain, mungkin kita tidak berada pada keadaan yang agak sukar. Saya tidak mahu mengulas panjang tentang kedudukan Malaysia berbanding dengan negara-negara lain. Kalau kita buat perumpamaan macam dalam pasukan bola sepak negara, mungkin ranking kita ni teruk lah. Tapi the battle tu memang setiap perlawanan tu mesti ditangani. Dia bukan lagi berkenaan dengan soal ranking, tetapi lebih kepada soal setiap perlawanan mesti ditangani dan seboleh-bolehnya mesti dimenangi. Jadi berbalik kepada soalan Rizal tadi, sama ada kita ni berada dalam keadaan krisis ataupun tidak. Saya pernah mengalami keadaan krisis pada tahun 1997 dan pada tahun 2008. Dua-dua ni saya alami. Pada ketika kita mengalami krisis tu, kita tak tahu. Memang tak ada pengumuman waktu kita sedang berada dalam keadaan krisis. Ia cuma diberitahu selepas daripada itu. Jadi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkannya, pada saya ia adalah satu langkah yang baiklah. Sebab dia seolah-olah memberi kita ruang untuk kita bersedia. Bersedia bahawa belum krisis, tapi please sila ambil tindakan. Tindakan apa tindakan bagaimana yang harus diambil? Mungkin kalau kerajaan kata penjimatan kos untuk operasi sebanyak 30%, mungkin syarikat-syarikat swasta di luar sana, syarikat GLC dan juga kepada orang ramai sekalipun, boleh menjimatkan kos perbelanjaan bulanan mereka sebanyak jumlah yang sama. Itu adalah cue yang sepatutnya kita ambil daripada pembentangan yang dibuat oleh Perdana Menteri lah. Dan juga bercakap mengenai kos menjalankan perniagaan, penangguhan pelaksanaan tarif elektrik. Bagaimana ini boleh memberi kelebihan kepada sektor perniagaan? Saya setuju sebab pada asasnya harga bahan api memang dah jatuh. Jadi memang
akan ada desakan-desakan untuk menuntut bahawa tarif elektrik ini perlu kenaikan tarif elektrik ini untuk ditangguhlah. Kalau tak diturun pun ditangguhkan. Pada masa yang sama, kita melihat memang banyak Perdana Menteri menyenaraikan perkara-perkara yang mahu ada yang ditangguhkan, contohnya PLKN dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, ada juga peruntukan-peruntukan lain yang mahu diteruskan. Sebagai contoh, projek-projek tertentu seperti MRT3, LRT3, MRT dan projek rapid di Pengerang. Saya cuma ingin menyarankan agar projek-projek seperti ini juga dapat dikaji semula. Sama ada ia benar-benar diperlukan pada tahun ini, kerana kalau kita melihat kepada, saya tak mau pergi kepada isu minyak, saya nak pergi kepada isu banjir. Isu banjir kali ini memang dahsyat. Memang seperti yang saya sebut tadi, ini kos kerugiannya sampai 3 bilion. Bagaimana kita nak memastikan bahawa perkara ini tidak berulang? Kita tak mahu setiap tahun kita membelanjakan sebanyak 3 bilion, 5 bilion dan sebagainya untuk menangani isu banjir. Jadi mungkin ada baiknya untuk kita kaji semula perbelanjaan untuk membangunkan prasarana-prasarana seperti rapid contohnya. Dalam keadaan harga minyak yang dah jatuh sebegitu banyak, mungkin projek rapid ini mahu diteruskan, tapi mungkin boleh dikurangkan peruntukannya daripada 69 bilion tu kepada angka yang lebih kecil, pertama. Yang kedua, mungkin juga GST itu patut dikaji semula. Kami di MTEM, kami menganggap bahawa GST ini memang patut diteruskan. Tetapi bila berdepan dengan keadaan sekarang, saya yakin bahawa sebab hasil daripada kita punya penyelidikan, kita mendapati bahawa kebanyakan negara-negara yang memulakan GST akan mengalami pembetulan. Dalam tahun pertama, tahun kedua pelaksanaannya akan ada pembetulan, akan ada kenaikan harga. Itu semua tak dapat nak dikawal. Jadi untuk tahun ni, mungkin kita boleh tangguhkan sehingga mungkin pada tahun hadapan. Saya bukan nak kata orang untuk menidakkan usaha yang dilakukan oleh kerajaan berkenaan dengan GST ni. Tapi kalau kita tangguhkan GST, sebab kita lihat ada banyak lagi masalah-masalah lain. Kalau kita tangguhkan GST, kita masih ada lagi kita punya SST. Masih ada lagi penjanaan pendapatan. Sebab kalau kita tengok daripada apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, bahawa dalam GST ni, dalam bahagian GST ni, apa yang dia mahu, dia kata dia mahu menggandakan kutipan daripada 23 bilion itu kepada 24 bilion. So gandaan kutipan itu cuma sebanyak 1 bilion. Tapi nilai bersih yang kita akan dapat daripada 690 juta tu, saya rasa mungkin tak banyak perbezaan dia lah. So mungkin dikaji semula lah, untuk dikaji semula dengan lebih mendalam lagi. Begitu juga dengan faktor-faktor lain. Bercakap mengenai tempoh pembetulan mungkin selepas pelaksanaan GST menjelang 1 April 2015 nanti. Bagaimana Encik Riza melihat keadaan ekonomi sebenar berbanding ataupun versus dengan izin pengambilan untung yang berlaku di kalangan peniaga? Itu memang susah untuk kita kawal. Sebab pada hari ini pun kita melihat apabila minyak naik, memang harga barangan akan naik. Tetapi apabila minyak turun, harga barangan tetap kekal naik. Jadi untuk memantau penguatkuasaan ataupun kawalan harga ni bukanlah perkara yang mudah. Bila sudah naik memang susah untuk diturunkan. Dari aspek yang lebih besar lagi, kita melihat bahawa sepatutnya kerajaan lebih serius untuk menggalakkan perniagaan. Itu pada saya lebih penting. Sebab saya divert sikit, saya digress sikit daripada apa yang Hazel sebutkan tadi. Saya mahu sentuh tentang galakan untuk mengeksport barangan ke luar negara. Dan kalau kita lihat berita pada yang ditayangkan tadi, bahawa kita adalah pengerusi kepada Asia Economic Community pada tahun ini kan. Jadi kita patut mengambil peluang ini, dan sebenarnya galakan ini sepatutnya kalau tak perlu tunggu kepada persetujuan semula pun. Dalam bajet yang dibentangkan pada tahun lepas, sepatutnya perkara ini diberikan perhatian yang serius. Kerana AEC ni pasarannya sangat besar. Pasaran tempatan kita ni untuk hanya penduduk yang hanya ramainya 30 juta saja. Tetapi kalau di peringkat ASEAN, penduduknya lebih daripada 600 juta. Dengan kapasiti pasaran yang begitu besar. Jadi secara natural ni memang sepatutnya kita keluar. Saya pernah berurusan dengan MARA pada tahun lepas apabila MARA menganjurkan satu sesi business matching. Dia bawa usahawan daripada Jepun. Dan bila saya tanya kepada usahawan Jepun tu, kenapa dia datang Malaysia?
dia kata pada saya bahawa ekonomi Jepun berada dalam keadaan amat perlahan. Jadi kerajaan negeri Jepun memang sangat menggalakkan supaya usaha-usaha mereka yang kecil untuk keluar negara dan mempromosi produk mereka keluar negara. Dan saya fikir itu yang sebenarnya yang mahu difokuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pengumumannya. Itu lebih penting pada saya untuk kita bersedia untuk kita menghadapi keadaan yang mungkin lebih suram pada tahun depan. Apatah lagi dengan penyusutan nilai ringgit ketika ini pasti memberi kelebihan kepada sektor ekspor negara. Betul. Saya setuju. Baik, mungkin kita boleh beralih sedikit kepada angka defisit negara yang turut dikaji kepada 3.2% tahun ini berbanding dengan ramalan awal iaitu pada 3%. Adakah itu angka realistik? Saya mungkin kurang maklumat sama ada angka ini adalah angka yang realistik ataupun tidak. Tapi kita faham bahawa pembetulan ini perlu dilakukan bagi memastikan bahawa sasaran kita untuk mencapai bajet berimbang pada 2020 itu tetap berjaya dicapai. Jadi sama ada 3.0 kepada 3.2 ataupun kepada 3.5 itu saya serahkan kepada pakarnya lah. Namun begitu kita melihat ada banyak lagi indikator-indikator lain yang boleh dijadikan sandaran. Bagaimana untuk kita memastikan bahawa kalau benar hasrat kita untuk menjadi negara maju, patut kita ikuti, patut kita kawal. Bukan setakat dari segi fiscal deficitnya sahajalah. Tapi itu memang pada saya perkara yang natural lah. Apabila kita mengurangkan bajet perbelanjaan operasi, apabila kita berhadapan dengan keadaan yang sukar ini, pasti akan berlaku pengurangan, pasti akan berlaku penyemakan semula untuk memastikan kita kekal lah di landasan yang sepatutnya. Baik, Cik Rizal, tidak banyak masa yang kita ada. Mungkin ada sesuatu yang mahu dikatakan oleh Cik Rizal mengenai perdagangan dan juga pelaksanaan AEC sendiri. Saya dah menyentuh tentang AEC daripada awal tadi. Dan memang sememangnya kita mahu menyokong hasrat kerajaan untuk terus untuk memperkasakan lagi, untuk merancakkan lagi kempen untuk AEC ini. Kita berada di kedudukan yang baik. Itu yang sedang giat dilakukan oleh MTEM sendirilah ketika ini. Kita ada program-program kita sendiri. Dan antaranya, Cik Rizal? Kita ada buat program sesi business matching. Kita hasilkan kerjasama, kita jalinkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan. Kita panggil ahli-ahli kita yang seramai 500,000 itu untuk datang menghadirinya. Dan kita percaya bahawa kalau kita beri perbandingan di antara AEC dengan perjanjian perdagangan yang lain, contohnya seperti TVPA, AEC sudah pastinya jauh lebih baik. Sebab kita berada kedudukan yang baik. Malaysia amat dihormati di peringkat ASEAN dan boleh melakukan mengambil inisiatif dan mengambil benefit daripada apa yang dilaksanakan dalam AEC lah. Baik, Encik Rizal Jaafar, Ketua Pegawai Operasi Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM. Terima kasih kerana bersama Nasional 1 pada hari ini.